Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita dapat sambung majlis ta'lim kita dalam sebaik-baik hari, sebaik-baik minggu dan sebaik-baik bulan. Alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung baca berkenaan dengan zikir pagi petang kita ini. Tapi kita masih di dalam duk bincang zikir sebelah pagi dulu. Kita dah lihat dah bacaan yang pertama, asbahna 'ala al-fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu bacaan kita yang pertama untuk zikir pagi. Dan kita dah lihat dah kedudukan hadis itu dan siapakah perawi kepada hadis itu. Dan kita juga telah tahu secara kesimpulan apakah isi bacaan kita itu. Alhamdulillah. Malam ni kita masuk bacaan yang kedua. Saya baca ikut kita punya ni lah, risalah kita ni lah kan. Bacaan yang kedua, penulis kata bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini adalah bacaan kita yang kedua. Terjemahan dia, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb, sebagai Rabbku, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi yang diutuskan. Kata penulis, hadis ini di dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada sahabat Nabi yang bernama Sauban bin Bujdan. Dia meriwayatkan bacaan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban, kita tahu ikhwan, sahabat Sauban, kita tahu, kita berkenalan dengan Sauban. Dia seorang daripada ahli Yaman. Dia berjalan sampai ke dia ahli surah. Dia orang yang berkelana dan sampai satu tahap dia dijual. Dan kemudian fashtarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beli dia. Dan Nabi jadikan dia maula Rasulullah. Nabi beli dia, Nabi tebus. Dia menjadi maula Rasulullah, orang belian Nabi, dan Nabi tebus. Nabi merdekakan dia. Dan dia macam Anas, dia menjadi khadam Rasulullah. Dia berkhidmat untuk Nabi. Bila Nabi kita wafat, ikhwan, bila Nabi kita wafat, dia keluar daripada Madinah. Sauban maula Rasulullah, ataupun dia terkenal dengan nama Sauban Nabawi. Sauban, dia jaga Nabi, dia jaga berkaitan dengan Nabi, semua dia jaga. Macam Abdullah bin Mas'ud, macam Anas bin Malik, salah seorangnya adalah Sauban, khadim Rasulullah. Dia orang yang berkhidmat untuk Rasulullah. Bila Nabi wafat, ikhwan, Sauban dia keluar daripada Mekah. Dia keluar daripada Mekah. Dia keluar daripada Madinah. Dia tinggalkan Madinah. Dia pergi ke Ramlah. Ramlah di Palestin.
Dia duduk sebentar di situ, kemudian tak sesuai dengan dia berhijrah ke Hamsa di Suria, Syria, di sebelah Syria, dan dia wafat di sebelah sana, Thauban. Ada ulama kata dia mati sekitar tahun 54 Hijrah, Arba'un wa Khamsuna, sekitar tahun 54 Hijrah. Kita tahu Thauban di antara sahabat, kerana dia hidup berkelana, dia tak sama dengan orang yang hidup setempat tak pergi tak mana. Betul ya Belin? Dia ada beza sikit. Orang tak rajin berkelana, betul my brother Ram, kita tak rajin keluar, kita punya fikiran tak sama macam orang yang rajin keluar. Journey, makin jauh kita punya journey, orang tua kata makin kita punya luas pandangan. Macam mana dia start dengan pantun tu, start macam mana? Luas pandangan tu di belakang, di depan dia kata apa? Jauh perjalanan, luas pandangan. Sampai tak tahu pantun dah ni. Duk buat apa tak tahu dah ni, sampai lupa. Mamang tengoklah. Tengoklah. Pergi jadi meteor ni. Tak tahu, lupa dah. Luas perjalanan, jauh perjalanan. Kalau saya lupa, betul lah kecil manis tinggi. Ini yang kecil manis pun tak ada, lupa. Pengalaman kita jauh. Kerana dia pernah merantau daripada Yaman datang ke Mekah. Dia merantau, orang merantau, akhirnya dia kena jual, Nabi beli dia, nak tebus. Pengalaman-pengalaman itu ikhwan, bagi orang yang kita kata tak ada orang berkelana, orang yang menumpang tempat orang, ini semua adalah perkara-perkara yang sangat sensitif. Pergi tempat orang tak ada duit, susah, kita nak develop hidup kita di situ, kita nak start, akhirnya kita senang, kita akan menghargai setiap yang kita liku-liku tu, kita akan hargai. Dia berbeza dengan orang yang dia born tu daripada rich family. Macam mana boleh? Family yang kaya raya, poor of money. Bapa dia ada tadahan duit yang banyak. So benda ni semua tak ada apa? Tak ada arti. Tak ada arti. Kita keluar tempat orang, kita tengok masjid orang macam mana, kita tengok masjid kita macam mana, kita mulakan risau. Tapi kalau kita tak pernah keluar tengok masjid orang, kita duduk di masjid kita aja, masjid kita tak ada kuliah pun kita tak risau. Kita kata biasa. Bagi pemimpin kita yang tak pernah main kuliah di masjid, musim PKP, masjid, bank pun tak ada, apa pun tak ada, dia pun tak risau sebab dia pun tak pernah main. Bagi Tok Bilal, Tok Imam, jemaah yang duk mengaji siang malam pagi petang, seminggu tak ada kuliah, jadi macam mana apa? Jadi macam tak jumpa isteri seminggu macam mana? Macam mana tak jumpa seminggu? Memang siru pula. Tengok macam mana kita jadi. Kerana itu ikhwan, dia sangat peka kepada kehidupan orang Mekah, masyarakat Mekah. Kalau ada di kalangan sahabat berkelahi sikit, dia tak boleh duduk, dia peka. Thauban bin Bujidat ni, dia tak boleh. Benda-benda tu sangat sensitif kat dia. Sebab apa? Hampa mana boleh hampa duduk di negeri hampa dengan aman, hampa tak mensyukuri nikmat ni semua. Maka bila Nabi sebut tentang akan datang satu masa nanti di mana umat Islam akan dikerumuni oleh umat bangsa musuh Islam, seperti mana orang lapang kerumun kepada satu hidangan makanan ketika lapang. Bila Nabi sebut lagu tu, Thauban yang menjadi perawi kepada hadis tu, dia sangat peka. Dia tak boleh tahan. Macam mana ni jadi lagu ni? So mungkin bagi sebahagian orang, dia dengar nak buat lagu mana, itu sunatullah lah nak jadi. Dia dah dia tak boleh, dia sensitif. Kenapa sampai jadi macam ni? Maka dia bertanya kepada Nabi tentang aqillatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kita sikit ke?
Macam mana jadi lagu tu? Maka bila Nabi sebut satu, dia bongkarkan sampai dia dapat jawapan, yang jawapan itu buat dia rasa, oh ini punca dia. Kena berita kamu banyak, tapi banyak kamu seperti mana? Rosak kan, buih di laut. Kita tengoklah sekali pukul pantai, panggil apa? Sekali ombak pukul pantai, maka buih jadi banyak. Tapi banyak tu dia pecah dan dia hilang. Maka Nabi kata kamu ada penyakit yang dinamakan dengan al-wahn. Al-wahnu, wahan. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Hubbud dunya. Kamu tidak diasuh dengan akhirat dan mati. Kamu diasuh dengan dunia. Dunia adalah segala-galanya. Hilang dunia bermakna you lost everything. Dunia is only destination for you. Only. Hubbud dunia. Kamu dididik pelajaran ke, hal keagamaan ke, hatta pergi sekolah mengaji agama pun hanya mungkin 30% sahaja diasuh akhirat, 70% lagi adalah kamu diasuh sayang pada dunia. Bukan kita diajak sayang dunia dengan slogan itu, tidak. Asuhan kita, kecenderungan hati kita, cara kita mendidik, cara kita mentarbiah, cara kita memerintah umat yang banyak ini, kesemuanya cenderung kepada dunia semata-mata. Dan karahiyatul maut, bila sebut akhirat, benda yang kamu benci. Mati, benda yang kamu tak suka. Dia menghalang kehidupan kamu, pembangunan kamu, karier kamu, kamu nak seronok, kesemuanya perkataan mati itu sangat menghalang kamu. Maka akhirnya kamu tidak ada persiapan akhirat. Maka Sauban, dia adalah sahabat yang sangat peka dengan hadis-hadis yang macam tu. Dan Sauban adalah satu istimewa dia, kita duk baca dalam tafsir, Allah turunkan ayat kerana kerinduan dan kecintaan dia kepada Nabi. Dia jumpa Nabi, dia menangis. Dia tak jumpa, dia menangis. Sampai isteri dia pun jadi bimbang dengan dia. Akhirnya sampai benda tu pada Nabi. Nabi tanya tentang ahwal Sauban. Ma yubkik ya Sauban. Apa yang menyebabkan kamu menangis bila jumpa aku? Kamu ada masalah rumah tangga ke? Dia kata, tak ya Rasulullah. Saya bahagia, saya itu, saya ini, saya redha dengan hidup. Tapi cuma ya Rasulullah, bila saya jumpa Rasulullah, kepala saya terfikir, saat lagi akan berpisah. Saat lagi saya kena balik, tak jumpa dah. Bila saya balik ke rumah, saya terfikir, besok ada harikah dapat lihat balik wajah Rasulullah. Lepas tu saya terfikir, ialah sekarang di dunia saya boleh masuk, keluar, jumpa Rasulullah. Besok Rasulullah mati, saya mati. Masih adakah pertemuan antara kita ya Rasulullah? Kalau saya masuk syurga pun, takkanlah syurga saya sama dengan syurga Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghiburkan Sauban dengan turun suratul Nisa tentang orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Mereka taat pada Allah dan Rasul. Mereka akan duduk satu syurga dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman dan peneman. Sauban, dia yang menjadi perawi kepada hadis ini. Sehingga kan Nabi kata kat dia, Sauban, hang tak pernah minta apa pun kat aku. Mintalah sesuatu. Dia kata, saya tak ada apa nak minta Rasulullah. Melainkan saya nak minta masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah. Ya, Nabi kata, kau sujudlah kepada Allah. Kau sujudlah banyak pada Allah. Allah masukkan kau dalam syurga dan Allah sempurnakan hajat kau. Maka Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang menjadi perawi kepada hadis ni, ikhwan. Nabi minta pagi-pagi, Sauban kata, Nabi suruh kita baca raditu billahi rabba. Dengan terjemahan dia, raditu, aku redha, billahi rabba, dengan Allah sebagai Rabb. Raditu bermakna aku redha. Ta itu mewakili ana. Raditu, aku redha. Billahi, dengan Allah. Rabba, Allah itu sebagai Rabb. Artinya ikhwan, dalam perkataan kita bercakap selalu, dalam perkataan lahjah kalam Arab ni, bila dia sebut raditu bi syai', aku redha dengan satu keadaan, bermakna apa? Dia tak pindah kepada benda lain.
Apa jadi pun ditunggu di situ. Raditu billahi rabba. Sekarang ni aku redha dengan Allah sebagai Rabb. Sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemilik, pentadbir, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengurus. Aku redha dengan Allah. Allah sememangnya Rabb. Sememangnya Rabb kepada al-alamin. Maka di atas kalimah itu dia tak akan ubah. Dia tak akan cari dah Rabb yang lain. Dia tak akan cari dah perlindungan yang lain. Dia tak akan cari dah tempat-tempat bernaung dengan yang lain. Raditu billah. Hal Rabb, balik dalam ilmu pelajaran kita silam, apa makna Rabbul Alamin? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Raziq, Al-Sayyid. Itu makna Rabb. Itu makna. Betul Udin? Ingat balik makna Rabb. Khaliq bermakna pencipta. Malik, pemilik barang ciptaan. Apa? Al-Mudabbir, pengurus, pengatur. Ar-Razzaq, Raziq, sebagai pemberi rezeki. Dan As-Sayyid, sebagai tuan yang menuani benda itu. Itu makna. Dan Malik, makna memiliki. Bila kata Rabb, itu maksud dia. Jadi hidup kita ni tak lari daripada acuan Tuhan, adunan Tuhan, urusan Tuhan, pemilikan Tuhan. Itu Tuhan buat begini, Tuhan buat begini, sama ada dengan takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka pagi-pagi lagi, lepas dah kita ucap kalimah pagi tadi, asbahna 'alal fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Terus itu sekali, terus kita ulang ni 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha ya Allah. Aku redha dengan Allah sebagai Rabb. Aku redha dengan Islam sebagai din, sebagai agama. Sebagai agama, cara hidupnya aku akan pakai. Kenapa kita redha? Kerana kita tahu inna dina indallah al-Islam. Kerana kita tahu wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kerana kita sedar benda itu. Allah tak terima lain daripada Islam. Kita redha dengan din-din yang lain, dengan adian yang mutafarriq, yang berpecah ni. Agama-agama lain ni kita pergi redha. Keredaan itu tidak disertai dengan redha Allah. Allah cuma redha setelah dibangkitkan Nabi Muhammad. Islam adalah agama dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku redha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Aku redha. Nabi bermakna naba. Dari naba jadi nabi. Naba bermakna berita. Nabi orang yang mendapat berita ataupun si pembawa berita. Maka diidhafahkan kepada Allah Nabiullah, bermakna orang yang mendapat berita dan membawa berita dari Allah. Aku redha. Wa bi Muhammadin, aku redha dengan seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dialah yang Tuhan beri berita tentang Tuhan dan dialah pembawa berita dari Tuhan ke kita. Cuma ada satu orang, nama dia Muhammad. Pagi-pagi lagi kita ulang benda ni 3 kali, ikhwan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Urusan agama mesti dan wajib datang daripada Muhammad bin Abdullah, tak boleh daripada orang lain. Dan kita telah guna perkataan raditu, aku redha. Jadi kalau ada pihak-pihak lain datang membawa kepada kita agama, tapi dia bawa dengan jalan yang tak betul, semua hal-hal yang dia bawa kepada kita tidak melalui Nabi Muhammad, maka kita tak dapat terima.
Dalam riwayat Muslim yang kita baca ini, Sauban ini di dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, zaqa ta'mul iman. Zaqa ta'mul iman. Nabi kata tentang merasailah zuq, kita kata zaqa, rasalah Nabi kata tentang ta'mul iman. Iman punya rasa tu. Ta'mu, rasa, manisnya iman. Dapat dirasa manisnya iman, Nabi kata, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Akan rasa manisnya iman. Akan dapat rasa manisnya iman siapa-siapa yang redha Allah sebagai Rabb dia, dengan Allah sebagai Rabb dia, Islam sebagai agama dia, dan Muhammad sebagai Rasul dia, pembawa risalah daripada Allah. Nabi kata, siapa ucap kalimah ini, Allah redha dengan dia. Allah sangat redha dengan dia. Dan dia akan dapat rasa apa? Dia akan dapat rasa kemanisan iman. Rasalah orang yang diulang kalimah ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan dalam syarah kepada hadis yang kita baca ini, dalam syarah dia hadis Tirmizi ini, dalam syarah dia Tuhfatul Ahwazi, dia bawa satu riwayat berkenaan dengan ucapan ini, iaitu tentang Nabi menyebut tentang illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdihu yaumal qiyamah. Siapa yang ucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, siapa yang ucap benda ni menjadi hak, menjadi satu hak kepada Tuhan, satu kewajipan kepada Tuhan, hak untuk redha orang yang ucap ini pada hari kiamat. Sebab dia telah redha dengan semua urusan tadbir Tuhan. Daripada kita beranak, kita duduk dalam alam dunia ni, segala liku-liku hidup kita lalui sampai kita mati, kita masuk ke dalam alam kubur, kita keluar balik daripada kubur, kita berjalan ke mahsyar, kita mauqif di mahsyar, kita duduk di sana, dihisap semua, akhirnya masuk syurga. Kita telah redha dengan semua peraturan ini. Sebab Allah lah sebagai khalik dan mudabbir kepada susunan hidup dan mati. Kita redha sungguh. Kita akan mati, kita akan tua, kita akan diuji, kita redha. Kita keluar daripada kubur, dalam kubur ada imtihan lagi, ada ujian lagi, kita redha. Melainkan bila sampai di hari akhirat, berdiri di mahsyar, muka redha tu akan keluar. Maka menjadi hak kepada Tuhan, illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdihi. Malaikat Allah pula akan tunjuk redha Allah pada dia. Dia telah lalui semua peraturan Allah dalam hidup dia. Dia tak bengih, dia tak memerontak, dia tak tunjuk sifat tak puas hati dia, buruk sangka. Nabi SAW menyebut kepada kita, ikhwan, Nabi kata sepatah kepada kita di dalam riwayat Abi Daud tentang siapa yang baca pagi-pagi ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi kata sepatah pada kita, Nabi kata, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, Nabi kata wajabat lahul jannah. Melainkan Nabi kata pastilah untuk dia syurga. Siapa yang ucap kalimah ni, dia ucap sungguh-sungguh daripada hati perut dia. Apa-apa terjadi dalam hidup dia, urusan hidup dia, dia ucap sungguh-sungguh dengan hati perut dia. Malaikat Nabi kata wajabat lahul al-jannah. Wajabat lahu al-jannah. Malaikat wajiblah bagi dia syurga. Dan Allah akan tunjuk keredaan Allah kepada dia di hari akhirat. Ikhwan, kita baca yang ini sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali baca ini. Lepas kita baca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina
Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Masa kita baca, kita cuba fokus, hudur, bawa hati kita kepada kalimat-kalimat penting. Apa dia? Raditu. Apa makna raditu? Keredaan kita, kerelaan hati kita. Hati kita kepada apa? Allahu Rabba, Allah sebagai Rabb. Maka ingat, bawa hati kita, apakah makna Rabb? Apa makna Rabb? Rabb bermakna Khaliq, pencipta. Rabb bermakna Malik, pemilik barang ciptaan. Rabb bermakna Al-Mudabbir, dia urus barang ciptaan dia. Rabb bermakna Ar-Raziq, memberi rezeki kepada barang ciptaan dia. Rabb bermakna As-Sayyid, tuan yang menuani barang ciptaan dia. Kita ingat kalimah-kalimah penting itu. Wabil islami dina, dengan Islam itu sebagai din, agama yang di dalamnya ada nizam, ada peraturan. Aku redha sebab Allah yang buat benda ni. Dan dengan Nabi Muhammad dengan Muhammad sebagai Nabi, kita fokus apakah makna Nabi itu. Nabi itu bermakna berita, si pembawa berita dipanggil Nabi, dan Muhammad dipanggil Nabi Allah, Nabiullah, pembawa berita dari Allah. Aku redha dengan semua ni. Kalau berita itu tak datang daripada Nabi Muhammad, aku tak redha. Kalau tak datang daripada Islam, aku tak redha. Tak datang daripada Tuhan, aku tak redha. Raditu billahi rabba. Dengan perkataan raditu billahi rabba, menunjukkan kita tak akan pergi pada tempat lain, beralih hati pada tempat lain. Kita akan istiqamah di situ. Dan antum boleh lihat secara hubungan kalimah ucapan yang kedua ini dengan ucapan yang pertama. Asbahna 'alal fitratil Islam, itu apa dia punya hubungan. Subhanallah ikhwan. Jadi kita macam mana pun ikhwan, kita akan mempertahankan bacaan kita ini. Kita akan baca bacaan kita ini sebelah pagi, dan kita cuba menghayati apakah yang ada di sini. Dan antum tengok ketiga-tiga perkara yang kita sebut ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tiga-tiga perkara ini, inilah perkara yang kita diminta redha lagi sekali ketika masuk dalam kubur. Redha yang pertama di dunia, redha yang kedua dalam kubur pula. Ketika malaikat tanya, "Man rabbuka?" Kita nak kena redha, Allahu Rabbi. Ketika malaikat tanya, "Wa ma dinuka?" Kita nak kena jawab, Islamu dini. Yang kita redha masa hidup dalam dunia. Jika ditanya pada kita, "Man nabiyuka?" Lagi sekali kita nak kena jawab, Muhammad Nabi. Tapi kalau dalam dunia kita tak redha, tak peka, tak memberi fokus, tak bagi perhatian, ketika ditanya marabbuka, kita akan jadi dalam dunia ni. Dengan apa benda yang paling tinggi peratus kita pegang? Dengan Tuhan pun kita pegang, tapi peratus paling tinggi hati kita duk genggam apa? Kita akan jawab benda tu ataupun tak ada jawab langsung. Maka tidak adalah ucapan Allah akan meredai kita balik, dan tidak adalah ucapan kepastian syurga untuk orang itu. Subhanallah ikhwan. Ini adalah peraturan agama. Yang ketiga kita baca apa ikhwan? Yang ketiga kita baca mengikut susunan penulis kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sepatutnya bacaan ini dia duduk di tempat bacaan dalam wirid subuh.
ini pun dia, penulis pun dia sebut, dia kata dibaca 1 kali setelah solat subuh. Kerana setelah bacaan ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kerana setelah kita baca yang ni sebagai penghabis untuk wirid subuh, terus kita dah boleh baca asbahna, maka sebahagian mereka masukkan tulisan ini dalam zikir pagi. Tapi kalau ikut di dalam hadis, bacaan ini dia untuk di wirid subuh dengan maghrib, baca yang ni. Jadi dah habis kita baca ayatul kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, maka kita bacalah ni dalam bentuk wirid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka habislah kita punya wirid subuh tu. Habis. Maka sepatutnya dia duduk di situ. Lepas tu barulah dah habis dah wirid subuh, dah tak ada apa dah, barulah kita start dengan zikir subuh. Kita panggil azkar as-sabah. Bacaan zikir sebelah pagi kita start dengan asbahna ala fitratil Islam sekali, raditu billahi rabba 3 kali. Tapi kerana dia dah tulis di sini, kita cuma ikut tulisan dia lah, kita bincanglah sikit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hadis ini disebut dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang menceritakan wujudnya bacaan ini kepada kita adalah isteri Nabi, Ummu Salamah. Ummu Salamah yang menceritakan wujudnya bacaan ini kepada kita, ikhwan. Sesungguhnya, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Pagi-pagi lagi minta ilmu. Anda tengok susunan dia, rezeki duduk nombor 2, ilmu duduk nombor 1, amalan diterima duduk nombor 3. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Bahawa amalan yang diterima itu bergantung 100% kepada ilmu yang benar. Pasal itu diutamakan permintaan yang lebih penting daripada yang penting. Ahammu. Kita punya muhimmah dia, kepentingan itu didahulukan, taqdimul muhimmah, didahulukan yang penting daripada yang penting. Rizqal yang baik, kita boleh tahu rezeki kita ni baik ke tak baik kerana ilmu. Satu orang meniaga dapat duit, satu orang pergi main judi dapat duit, dapat jumlah yang sama, same amount. Dia ni pun dapat sebulan 4,000, dia ni juga dapat sebulan 4,000. Dia ni meniaga, dia ni main judi. Dia ni bekerja, dia ni tipu benda orang. Dapat sama 4,000 sebulan. Siapa yang boleh bagi tahu pada dia ini halal, ini haram, ini jahat, ini baik? Ilmu. Sebab ilmu itu dikatakan ma'rifah, pengetahuan kita, idraku syai' jaziman, pengetahuan kita tentang sesuatu dengan cara yang benar dan jelas, bukan dengan cara sama. Maka kepentingan ilmu dalam hidup seperti kepentingan rezeki dalam hidup. Maka ilmu termasuk dalam satu rezeki, dia adalah induk kepada rezeki. Maka awal-awal diletak. Selalu Ustaz Nan katakan, tidak ada benda awal-awal kita minta melainkan ilmu. Dan ilmu itu pula disandarkan kepada nafi'an, kepada fanun nafi'. Dia tak disandarkan kosong. Allahumma inni as'aluka ilman, tak, nafi'an. Kerana di atas dinamakan ilmu, semua orang dapat ilmu. Tapi nafi'an, yang akan bawa sampai ke mati tadi. Bila mati anak Adam, 3 benda boleh tolong dia kan? Doa anak, apa lagi? Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Maka fanun nafi', fan satu bicara ilmu yang nafi', yang ada manfaat. Maka Nabi sendiri kata, minta simpang daripada ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min ilmin la yanfa'.
minta lindung daripada dia ilmu, dia confirm dia ilmu, tapi la yanfa' untuk diri kita, kehidupan dunia kita. Kehidupan dunia mungkin adalah manfaat sikit, tapi mudarat lebih besar. Untuk akhirat tak ada langsung. Maka dibacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maka menunjukkan ikhwan kedudukan ilmu dahsyat. Jangan kita korbankan ilmu untuk dapat benda lain. Benda lainlah patut dikorbankan untuk dapat ilmu. Jangan. Dan peluang untuk kita dapat ilmu kadang-kadang dia tak main banyak kali dalam hidup kita. Dia main sekali dua. Macam kita lah main umur lagu ni. Bukan kita lah, saya lah. Main umur lagu ni. Kadang ada banyak benda kita dengar tak boleh nak ingat. Walaupun kita dah tulis. Kadang-kadang kita balik rumah yang kita tulis tu macam biasa kuliah Ustaz Nan. Saya biasa tulis penuh buku. Ustaz Nan punya. Ustaz Samsul kata kalau Ustaz Nan buat kuliah, saya kena letak pen di bawah. Tak boleh tulis pasal semua tu ilmu. Kalau tulis yang ni tercicir. Jadi letak pen duduk lagu tu. Kata Ustaz Samsul, ini bukan dalam siar alam Anubala. Tapi ini, oh subhanallah, ilmu. Ikhwan, bila Allah bagi ilmu, tanda Allah nak angkat kedudukan kita. Bila Allah bagi duit, belum tentu Allah nak angkat kedudukan kita. Sebab Allah tidak menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul mal ataupun walladhina utul jah. Allah mengangkat kedudukan orang yang kami bagi harta atau bagi pangkat. Tidak. Tapi Allah menyatakan utul ilma. Kami mengangkat kedudukan orang-orang yang kami bagi ilmu. Ilmu, yes. Maka jangan ada halangan untuk kita dapat ilmu. Dan lagi satu, dalam ilmu ini kita kena tahu, Ibn Rajab Hambali juga sebut benda yang sama, Ibn Qayyim juga sebut benda yang sama, Imam Hujatul Islam Imam Ghazali juga sebut yang sama. Apa dia? Ilmu ini kalau dia masuk dalam badan kita, dia berfungsi ataupun dia tidak berfungsi, dia bagi isyarat. Dia bagi isyarat. Dia bagi isyarat kata dia tak hadam. Dan dia bagi isyarat kata dia hadam. Kalau dia hadam, dia akan bagi nur yuqzabu fil qalb. Cahaya yang membuka hati kita, yang cahaya itu menundukkan kita kepada adab ilmu. Itu tanda kata dia hadam. Kita jadi tawaduk dengan ilmu. Kita rasa dia besar, kita nak angkat dia, kita nak hormat dia, nak bagi tahiyat, kita nak ihtiram dia, nak muliakan dia. Kita kejar dia, kita nak amal dengan dia. Itu tanda kata nurun yuqzabu fil qalb. Dia masuk, dia bagi cahaya, dia buka bagi mata hati kita nampak nilai dia, dan dia membentuk peradaban zahir. Itu tanda kata dia masuk. Siapa yang bagi petanda ni? Abdullah bin Mas'ud yang bagi petanda ni. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika dia membahas ayat inilah. Dan lagi satu ayat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dia yang bagi tahu. Dan kalau dia masuk, dia tak hadam pun dia bagi tahu. Kalau nur dia masuk, dia bagi nampak jiwa kita. Dia buka jiwa kita nampak kebesaran ilmu, kepentingan dia, nilai dia. Dia akan buat kita jadi syukur pada Allah. Kita takkan korban ilmu untuk ambil benda lain. Tapi kalau dia tak masuk, dia juga ada tanda. Apa dia? Kita tak nampak ilmu tu tinggi, dan dia tutup kita daripada bergerak ke atas peradaban. Kita tahu benda tu, ilmu ajak kita beradab dengan benda tu, kita tak ada adab. Kita kehkan adab, tak penting kan? Ini adalah petanda yang Allah bagi pada diri kita, ikhwan, yang kita kena ambil tahu. Dan jangan ditukar ilmu dengan benda lain. Asar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, seolah-olah asar itu asar yang masyhur, seolah-olah dia menjadi mauquf yang sahih. Semua orang nakal perkataan daripada Ali, iaitu harta dan ilmu. Mulia harta atas ilmu. Harta dikejar oleh Qarun, ilmu adalah waris kepada para nabi. Harta kita penat jaga dia, ilmu dia yang jaga kita. Harta habis kita pakai, ilmu makin kita pakai makin dia bertambah.
Bila kamu bertakwa pada Allah, Allah akan bagi ilmu pada kamu. Harta makin kita ada banyak, harta makin musuh kita tak sangka-sangka. Ilmu makin kita ada dan dia hidup, kita pandai mencipta persaudaraan. Ilmu, harta, cakap kita dengan dia cakap kubur aja, mulut kubur. Cakap itulah dia akan difaraid. Tapi ilmu dia bawa kita sampai ke dalam jannah. Maka ilmu dikatakan sebagai imam kepada amal. Harta bukan imam kepada amal. Bila Allah bagi harta, belum tentu Allah sayang. Tapi bahagian sayang Tuhan ada. Kita boleh infak, boleh itu. Tapi bila Allah bagi ilmu, confirm Allah sayang kita. Allah nak angkat martabat kita. Maka pagi-pagi lagi Ummu Salamah kata, Nabi ajak lepas subuh baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau ilman nafi'a tak ada, maka rizqan tayyiba dan amalan mutaqabbala tak tahu akan masuk ke tak masuk. Dia sebagai pembuka. Supaya bila kita baca benda ni di pagi hari, ikhwan, kita rasa. Kita rasa yang kita minta itu adalah benda yang besar. Yang ketiga, yang keempat, yang berkaitan dengan zikir pagi itu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ini dalam riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami memasuki waktu pagi, dan dengan Engkaulah kami memasuki waktu petang, dan dengan Engkaulah kami hidup, dan dengan Engkaulah kami mati, dan kepadamu kami dibangkitkan. Yang ni kita baca sekali waktu pagi. Kita cuba lihat apakah sedikit pengetahuan yang kita dapat. Allahumma bika asbahna. Terjemahan di sini agak terjemahan yang lengkap. Ya Allah, dengan Engkaulah kami memasuki waktu pagi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, dengan Engkaulah asbahna, kami dapat masuk waktu pagi. Ataupun dengan perkataan lain, ya Allah, dengan penjagaan Engkaulah, izin Engkaulah, perlindungan Engkaulah, kami dapat masuk pada waktu pagi. Kami dapat menikmati waktu pagi. Bika ya Allah, dengan Engkau. Dengan apa? Penjagaan Engkau. Kau jaga kami masa kami tidur, tak ada mudarat kami kena. Dengan penjagaan Engkau lah ya Allah, asbahna, kami dapat menikmati waktu pagi. Wa bika amsayna, dengan penjagaan Kau jugalah ya Allah, kami akan masuk pula pada waktu petang. Wa bika nahya, dengan Engkaulah juga ya Allah kami akan teruskan hidup. Wa bika namut, dan dengan Engkau jugalah ya Allah kami akan mati, dengan izin Engkau. Dan kalau kami mati pun masih dalam penjagaan Engkau ya Allah. Wa ilaikan nusyur, kepada Engkau kami dibangkitkan. Wa ilaikan nusyur. Azan dulu boleh Mamang?
Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kita ambil sikit saja lagi. Yang cuba kita nak ambil daripada perkataan ini adalah pada perkataan Allahumma bika asbahna. Bika, ya Allah, dengan engkau. Dengan engkau maksud di sini adalah dengan penjagaan Allah, perlindungan Allah, dengan izin daripada Allah. Wa bika, dengan engkau juga Allah ya Allah, penjagaan engkau lah ya Allah kami hidup. Wa bika juga namut, dan dengan engkau lah, izin engkau lah ya Allah, kemampuan engkau lah kami akan mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau lah kami akan nusyur. Nusyur bermakna bangkit. Kalau antum tengok dalam zikir sebelah petang, zikir kita sebelah petang, bacaan ini pun kita baca bacaan ini, tetapi disebut dengan dia tak sebut dengan ilaikan nusyur, tetapi dia sebut dengan ilaikal masir. Itu kalau antum boleh tengok muka surat 25, dan dapat tengok bacaan sebelah petang pada bacaan yang ketiga itu. Sebelah pagi wa ilaikan nusyur, sebelah petang pula kita baca wa ilaikal masir, kan? Apakah perbezaan dia? Perbezaan waktu. An-nusyur kesesuaian dia pagi. Masir bermakna tempat kembali. Kesesuaian dia belah petang. Kenapa? Kerana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Okay? Dengan makna kata apa? Kepadanya kita akan kembali. An-nusyur bermakna bangkit. Masir bermakna dikembalikan. Kenapa perkataan an-nusyur lebih sesuai dibaca pada waktu pagi? Kerana masa kita istaiqaz, kita bangkit daripada waktu pagi, itu adalah kebangkitan daripada mati. Kerana an-nam akhul maut, tidur itu saudara kepada mati. Man nama faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang tidur, tertegaklah kiamat untuk dia. So bila kita tidur, roh kita terkelepek, jasad kita rebah, roh kita melayang-layang. Bila kita buka mata, kita dikatakan bangkit pertama, maka dikatakan an-nusyur. Maka perkataan an-nusyur itu dia lebih sinonim dengan waktu pagi. Maka ya Allah, kepada engkau lah kami dikembalikan, kami akan dibangkitkan balik. Tadi kami sebagaimana kami bangkit daripada tidur, begitulah kami akan dibangkit semula. Lama orang beriman duduk dalam kubur, lama. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Lama kan? Siapa yang bangkit kami ni? Quran kata orang beriman duduk dalam kubur seperti mana waktu zuhur kepada waktu asar. Dia bangkit. Kiamat dah. Tapi orang yang jahat, dia akan melalui penderitaannya begitu lama. Maka kita dibangkitkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, tengoklah, 2 kali dah kita jumpa perkataan ini. Awal-awal pagi kita diingatkan kepada mati dan akhirat. Seawal pagi, sedini hari, dah ingat dah kepada akhirat dan mati. Ikhwan, daripada zikir pertama kita baca sampai zikir keempat. Zikir pertama, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sekali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berapa kali? 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Kita baca sekali. Esok pagi ikhwan, kalau kita tak hafal lagi, saya fikir kalau kita bagi sikit masa daripada kuliah mula kita baca yang ni, kita dah boleh hafal.
kita dah boleh dapat, dah boleh hafal. Sementara nak tunggu kuliah kita akan datang pula, 4 ni kita dah boleh hafal. So kita belajar baca dalam bentuk hafal 4 benda ni. Keempat ini ikhwan, dia sangat penting dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mesti ada hubungan dengan Tuhan dalam apa pun, kerana dia Khalik, dia Malik, dia Al-Mudabbir. Kita tak tahu esok nak jadi apa, dia tahu. Kita setiap hari duk kena buat keputusan. Betul? Macam-macam keputusan kita kena buat. Tuhan khairul hakimin. Alaihissallahu ahsanul hakimin. Dia keputusan, bukan saya dia baik buat keputusan, hasil keputusan dia ahsan. Cukup elok dan cukup baik. Kita tak tahu. Pasal itu kita perlu dia. Maka pagi-pagi lagi kita gelisah, kita dirundung, siapa kata? Salmiah Hasan, nasibku dirundung malang. Bagai apa? Nasibku dirundung malang. Tak ingat pula. Sejak dua hafal Quran ni tak ingat. Pada malam ku ternoda. Nak peringat juga. Pada malam ku ternoda di bawah sinar cahaya di jendela. Oh Tuhanku. Dia panggil Tuhan. Mesti ada hubungan dengan Tuhan. Susah ikhwan nak buat hubungan dengan Tuhan kalau kita tak biasa. Jabir cerita pada kita. Ustaz nak tengok muka surat 174. Jabir cerita pada kita. Jabir kata apa? Jabir bin Abdullah cerita. Kita bila ada urusan dalam hidup. Nah, tengok. Betul tak saya baca? Jabir cerita, bila kita ada urusan dengan Tuhan ikhwan, kita nak kahwin, kita nak kerja ke, kita nak sambung belajar ke, kita nak berhenti belajar ke, kita nak berhenti kerja ke, nak pindah pada kerja baru ke, kita nak ambil orang ni masuk dalam hidup kita, kahwin ke, apakah, ataupun kita nak bagi suami kita izin kahwin ke, apa sekalipun. Cuba tengok Jabir cerita apa. Sebab apa ikhwan? Ini melibatkan apa dia? Keputusan. Apa? Kita make apa? Decision. Kita make decision. Dan decision ini dia menentukan after first decision, second itu apa nak jadi. Satu orang dia berhenti kerja untuk kerja yang katanya lebih baik. Bila dia berhenti itu nak jadi apa? Dengan confidence dia berhenti, tiba-tiba dia pergi sana. 3 bulan tak boleh kerja. Perasaan tak masuk, tak boleh kerja, duk teringat kerja lama. Nak patah balik mai tu tak dapat dah post lagu tu. So memerlukan right decision. Right man in the right job, right man in the right place. Nangor bila. Jabir kata apa ikhwan? Antum tengok Jabir kata apa? Jabir kata Nabi ajak kami sembahyang 2 rakaat. Yang kita panggil sembahyang istikharah. Sembahyang 2 rakaat. Lepas tu Jabir kata Nabi ajak kami baca doa. Ajak baca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, ya Allah, aku memohon pilihan dengan pilihan kau ya Allah. Astakhiruka, aku pohon kau pilih ke aku ya Allah. Aku pohon pilihan kepadamu ya Allah. Benda ni aku letak pada kau, kau tolong pilih ke aku ya Allah. Aku dah pilih dah. Aku dah pilih dah. Tapi aku nak kau pilih pula kat aku. Aku pilih yang merah. Ada 2. Ada satu merah, ada biru. Aku pilih yang merah. Ya Allah, sekarang aku letak kau pula tolong pilih kat aku. Macam bahasa kita katakan, aku dah tengok cantik, aku nak pakai mata hang pula lah. Aku nak pakai mata kau pula ya Allah. Allahumma inni, sesungguhnya ya Allah aku astakhiruka bi'ilmika. Aku minta pilihan dengan ilmu engkau ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika ya Allah.
Aku memohon dengan kemampuan yang kau miliki, ya Allah. Bukan minta lepas kat Tuhan aku tu saja, dah. Bagi tahu Tuhan ini kemampuan dia macam mana dalam memilih. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada engkau dengan kelebihan yang besar yang kau miliki, ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya kau maha kuasa, ya Allah, aku tak ada kuasa, aku tak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, kau sangat mengetahui, aku tidak mengetahui, ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, kau sangat mengetahui yang ghuyub, yang gaib-gaib, ya Allah. Tengok, kita minta Allah buat apa pada kita. Yang kita duk baca zikir pagi petang ni, ikhwan, dia duk latih kita ke sini. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, sesungguhnya sekiranya dalam ilmu engkau, ya Allah, anna hadzal amr, urusan ini, ya Allah. Bila kita sampai pada perkataan anna hadzal amr, urusan ini, kita sebut kat Tuhan urusan apa? Urusan nak kahwin ke, nak cerai ke, urusan nak sambung belajar ke, nak berhenti ke, kita nak ambil kerja baru ke, nak tinggal kerja baru, nak ambil kerja mana ke. Sebut, ya Allah, anna hadzal amr, urusan ni, ya Allah. Urusan apa? Urusan aku nak bagi suami aku kahwin lagi satu. Urusan, ya Allah, aku nak tahan dia kahwin lagi satu. Ya Allah, urusan ini, ya Allah, aku nak bercerai, ya Allah. Ya Allah, urusan ini, ya Allah, nak sambung belajar, nak berhenti kerja, nak pindah rumah, yang membuat kita perlu pada urusan. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, sekiranya dalam ilmu engkau urusan ini, ya Allah, khairul li, baik pada aku, fi dini, pada agama aku, wa ma'ashi, kehidupan aku, wa aqibatu amri, kesudahan daripada urusan ni apa? Akibat urusan ni aku ambil. Yang ni yang kita tak tahu, ya kan? Lepas ni punya urusan, apa dia nak jadi? Saya nak pergi duduk Kuala Lumpur, dia pun bagi saya rumah besar, dia pun bagi apartmen kat saya. Kalau sini duduk kampung dengan tikui, dengan nyamuk, dengan lipat. Saya duduk apartmen, tikui pun tak larat nak naik. Nak apartmen tu, nak lift tu, tikui nak tekan kat mana? Pasal nak pi. Kita pun pi, tapi akibatul amri, lepas kita pi duduk sana, apa akibat kita kena tanggung? Kita tak tahu, ya kawan. Ya Allah, sekiranya hang tahu benda ni semua, sememangnya hang tahu, ya Allah, dengan ilmu hang, kemampuan hang, kelebihan hang, ya Allah, dengan pengetahuan pada benda gaib, sekiranya semua benda ni baik dekat aku, agama aku, dunia aku, dan kesudahan dia, ya Allah, faqdurhu li, kau takdirlah urusan itu kepada aku. Faqdurhu li, kau takdirkanlah dia kepada aku. Wa yassir li, kau mudahkanlah aku kepada dia. Wa yassirhu li, kau mudahkanlah urusan itu kepada aku. Summa barik li fihi, kemudian kau berkatilah aku pada urusan itu. Tengok kita minta ke Tuhan. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li, sekiranya hang tahu urusan ni tak baik kat aku, ya Allah, ada syar, urusan nak pindah rumah, urusan tadilah yang kita sebut urusan itu. Hatta kadang-kadang kita ada urusan apa? Urusan operation, urusan nak bedah. Kita tak tahu kesudahan dia. Lepas kita operation jadi apa? Apa akibat kita tanggung? Minta ke Tuhan. Sekiranya, ya Allah, dalam urusan ini, ya Allah, amr ini, urusan ini syarrul li, buruk pada aku. Buruk pula fi dini, pada agama aku. Dengan terjadinya urusan ini, aku nak hidup beragama jadi susah, ya Allah. Nak semayang tak boleh, nak mengaji tak boleh, nak apa tak boleh. Kalau urusan tu mai, buruk agama aku. Wa ma'ashi, buruk kehidupan aku. Wa aqibatu amri, dan buruk kesudahan urusan aku. Aku minta satu, fasrifuhu anni, kau palingkanlah urusan itu daripada aku.
wasrifni anhu, dan kau palingkanlah aku daripada ingat kepada dia langsung. Pi je jauh. Faqdurli al khaira, kau takdirkanlah aku hanya kebaikan. Haitsu kana, daripada mana arah sekalipun. Summa ardini bihi, kemudian kau redalah dengan aku ya Allah. Subhanallah ikhwan. Susah ikhwan nak ada hubungan macam ni. Dan kita kena biasakan diri kita. Apa-apa. Make decision. Pasal itu kita nama istikharah. Jabir kata apa? Dalam hadis Bukhari Muslim, Jabir kata, sepatah aku dengar Nabi kata, siapa yang ada urusan dia buat benda ni, sembahyang 2 rakaat ataupun dia baca doa ni, ataupun dia tak sembahyang 2 rakaat, dia baca doa ni. Satu benda aku tahu Nabi sebut. Apa Nabi kata? Nabi kata, wa ma nadima man istakhara al khaliq. Nabi kata, siapa pun sekali-kali tak akan menyesal kalau dia istikharah pada Tuhan. Tak ada perkataan menyesal lepas itu, tidak ada. Allah jaga hati dia. Kita ni ikhwan, pada pagi kita duk baca zikir, pagi petang, hari-hari kita tak akan menyesal apa jadi pada hidup kita, kerana dia dalam bidang kuasa Rabbul Alamin. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan masuk zikir yang kelima pula. Kita akan tengok apakah perkataan-perkataan dia dan daripada siapa pula dia diriwayatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.